ada orang marah kita dulu. Jadi kita ni ialah ditetapkan sudah tertentulah orang macam saya ni, kita ni bekerja dengan pihak berkuasa dan kita mendapat gaji dan upah daripada kerja kita itulah. Dan itu dari segi syarak tidaklah dilarang. Ada orang bagus juga, kita tak bagus, dia peringatkan kepada kita lah. Tapi cuma sangkaan tu kita rasa tak betul mana. Tak betul mana. Dia kata apa? Dia kata ustaz ni untuk mengajar kita tasawuf, makan gaji dengan kerajaan. Gitu pula dah. Makan gaji dengan kerajaan. Oh, mengajar ilmu tasawuf, kita tasawuf, makan gaji dengan kerajaan pula. Jadi kita kalau nasihat kita gitu, alhamdulillah menjedarkan kita lah. Tapi terfikir-fikir, tak kena mana nasihatmu ni. Fikir-fikir mana? Kok mana kita kata? Ialah pekerjaan yang kita buat sekarang ni secara zahirnya dari segi neraca syaraknya insya-Allah tidak berlawan. Bukan kita pergi ropok orang, bukan kita pergi curi orang, bukan kita tipu orang. Kita kerja dan dibayar. Itu luluh dari segi syarak. Dari segi syaraknya luluh. Kemudian dibangkitkan sikit mungkin sumber-sumbernya itu mari mana tak tahu. Kita kata gini, dari segi hukum kita tasawuf pun membahaskan. Kita kalau kita usul, dia akan temu lah. Sebab itu kita tidak disuruh usul lebih-lebih. Tapi kalau usul banyak-banyak, ia temu sungguh lah. Boleh sungguh lah. Tapi sebab itu kita tidak disuruh usul. Sebab tu kalau kita jual tepi jalan, jual air tebu, jual apa balik, mi goreng, jangan tanyalah membeli mi goreng aku ni, air tebu aku ni mau ambil piti mana. Jangan tanya buah tu. Dan tidak disuruh tanya. Bahkan ada waktu-waktunya dalam kitab tasawuf menyebut haram kita tanya. Sekiranya pertanyaan kita itu mengaibkan orang tu. Seolahnya mu duk tuduh ke dia ni punca rezeki dah halal. Mu tanya, mu ambil kita ni, dia rasa malu dia tu. Haram, dosa kita pula. Dia tak mengaji buah tu. Jadi tak payah tanya. Asalkan kita jelas dia ni berusaha dengan kita dengan cara yang molek, jual beli, dia mari beli barang kita, kita jual ke dia dengan cara yang jelas, selesai. Tak perlu usul panjang. Di akhir zaman Nabi beritahu riba ni merebak merata-rata, hampir tak ada orang selamat. Tapi syarak memberikan kita kelonggaran atas kejahilan kita tu, atas kita tak tahu perkara tu. Sebab itu kejahilan dalam bab-bab tertentu ada manfaat dia. Jahil dia masuk tak tahulah dalam bab-bab tertentu. Kalau nak kata jahil itu bermanfaat, tak betul lah. Tapi dalam sesetengah perkara dia bermanfaat. Kita tak tahulah, jadi kita tak dosa atas benda tu. Bila tahu, resah. Jadi ada kalanya kita diselamatkan dengan kita tak tahu status benda-benda tu. Diselamatkan dengan cara tu. Kita kena faham ilmu-ilmu gini ni, kena faham kaedah-kaedah gini. Jadi kita kata kita bekerja ni tengok pada tu itu dari segi syaraknya lulus, tidak melawan dengan syarak, dan dari segi sumber tidak disuruh. Jadi yang penting cara kita dapat tu sah atau tidak dari segi syaraknya. Tengok belapis belakang tu serahlah kepada Allah. Lepas tu jadi kemuskilannya kerana benda-benda tadilah, cuma kita tanya balik. Kita tanya semula saja je nak tanya. Jadi kalau kita, inilah sumber kita bekerja di PKJ dan kita menggunakan pendapatan itu untuk nafkah sehari hidup, dan dari segi zahirnya itu, dari segi syaraknya luluh dari segi zahir syaraknya. Belakang tu serah kepada Allah. Cuma kita sengaja tanya semula. Dah tuang ni pula, rezeki tuang ni tuang ambil mana? Kita tanya saja je. Nak tengok dia faham kat mana. Tuan Syekh ni ambil rezeki Tuan Syekh ni dari mana? Takkan tuan tak makan, takkan tak minum.
Kalau tak makan tak minum, kita tabik lah. Makan pun tak, minum pun tak. Ni makan macam kita juga, minum juga. Cuma kita tanya sikit, mari di mana puncanya? Kita tanya saya lagi, tuang ada tanam sayur ke? Di tanam padi ke? Panjat pokoknya, lepas tu apa ni? Tua-tua kukunya sendiri ambil satang buat gitu ke? Tak juga. Tak juga. Kalau tanam sendiri, tanam padi sendiri, tanam sayur sendiri, tanam pokoknya sendiri, kerabat sendiri, tak apa kita tabik. Tapi tak juga. Kita tanya lagi. Dah kalau begitu, tuan ambil bekalan makanan ni, beras semua dari mana? Oh, beli kedai juga rupanya. Beli kedai juga. Dia tanya saya lagi. Dah, Tuan Syekh ni ambil dari mana sumber kewangannya untuk beli benda-benda ni? Nak beri. Tanya pula, dah nak beri Tuan Syekh ni kerja apa? Kerja kerajaan juga rupanya. Allah, 2 kali 5 dah setara. Cuma dia lekok jauh sikit je. Usul-usul kok tu juga rupanya. Tu dia. Jadi benda-benda macam ni kita kena faham baik-baiklah. Ada aturan dia, ada kaedahnya. Jadi nak beritahu kadang-kadang tanggapan setengah orang bila tengok suasana hidup hari ni sehingga dia kata orang khusyuk tak ada dah. Orang soleh para dia tak ada dah zaman ni. Itu ulama-ulama tasawuf sudah membahaskannya dalam kitab-kitab mereka. Cuma nak cari orang yang soleh, orang yang takwa, orang tok wali, tarah ulama dulu mungkin tak jumpa lah. Tapi yang soleh itu tetap ada. Yang bertakwa itu tetap ada. Di kalangan aulia tetap ada. Sekalipun tidak setaraf dengan yang terdahulu itu. Ini yang perlu kita faham.